Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amir bin Rahmat dengan nombor matriks A175729 akan menerangkan tentang pertikaian perdagangan dan pengurusan makroekonomik antarabangsa. Jadi perbincangan pertikaian perdagangan ini akan difokuskan kepada Australia dan China yang mana berlaku pertikaian perdagangan yang disebabkan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah mengetuai panggilan untuk siasatan coronavirus pada April 2020 yang mana menuduh berlakunya pandemik ini adalah disebabkan oleh negara China. Australia juga turut menghalang kemasukan rangkaian 5G daripada syarikat Huawei iaitu milik China. China telah mengambil tindakan menghalang kemasukan barangan import dari Australia sebagai tindakan balas balik kepada Australia yang mana sebagai contoh arang batu Australia, import arang batu China daripada Australia telah menjunam jatuh kepada 687,000 tan pada bulan Disember berbanding 9.46 juta tan pada Jun 2020. China juga telah meletakkan tarif ataupun cukai sebanyak 80.5% bagi barley Australia dan juga wine Australia yang sebanyak cukai diletakkan sebanyak 212%. Imbangan perdagangan Australia ini menunjukkan bagaimana keadaan daripada tindak balas China ini iaitu pada bulan Mac yang mana masih lagi tinggi keadaan trade on balance on trade, kemudian jatuh pada bulan April dan jatuh lagi pada bulan Mei, kemudian meningkat sedikit pada Jun dan terus jatuh pada bulan Ogos. Namun tindakan China ini memberi kesan pada jangka pendek dan tidak memberikan kesan kepada jangka panjang kerana arang batu daripada Australia telah berjaya dieksport sebanyak 33.82 juta tan. Kemudian nilai eksport arang batu Australia telah meningkat sebanyak 2.87 bilion USD yang mana merupakan nilai yang tertinggi disebabkan oleh peningkatan harga bagi arang batu, dan petani Bali juga telah berjaya mengubah jenis tanaman dan mendapatkan pasaran global bagi barangan Bali. Apa kaitan dengan pertikaian perdagangan US dan China yang daripada Australia dan China ini? Pertikaian perdagangan antara China dan US ini adalah disebabkan oleh Amerika menuduh China mencuri pekerjaan dari Amerika di mana peluang pekerjaan bagi sektor pembuatan dan harta intelektual berkurang di Amerika. Quote daripada Donald Trump yang mengatakan we can continue to allow China to rape our country dan telah menyebabkan Amerika bertindak dengan memaksa pemindahan teknologi, menghadkan kemasukan pasaran dan memberikan subsidi kepada perniagaan milik negara. Tindakan ini dibuat kerana mempercayai dapat menghasilkan perdagangan defisit dan syarikat-syarikat dari Amerika dapat menarik semula pekerjaan dalam sektor pembuatan. Kedua-dua kuasa ekonomi ini telah meletakkan cukai import dan tinggi dan menjadikan hubungan bilateral ini semakin tegang. Daripada Director of International Trade and Commodities UNCTAD, Pamela Cook Hamilton mengatakan quote the result of the study serve as the global warning. A lose-lose trade war is not only harming the main contenders, it also compromises the stability of the global economy and the future growth. Hal ini boleh ditunjukkan daripada graf ini yang mana daripada keluk yang berwarna merah ini dah merujuk kepada cukai yang diletakkan bagi US, bagi ekspor daripada US, dan manakala biru ini adalah cukai yang diletakkan bagi barangan ekspor daripada China. Dilihat bahawa cukai yang diletakkan bagi barangan ekspor US adalah lebih tinggi berbanding China, dan perkara ini menunjukkan trend yang mana berlakunya trend menurun daripada uh, growth dalam pertumbuhan dalam pendapatan negara. Trend yang menjunam daripada bulan Julai 2018 kepada uh, Julai 2019 yang dapatkan melihat dalam setahun ini berkurangan. Seterusnya saya akan membincangkan tentang pengurusan makroekonomik antarabangsa. Quote daripada The Sydney Morning Herald yang mengatakan such a plunge could induce a recession in Australia and put 550,000 Australian jobs at risk that would push unemployment from 5.2% to 9.3%, a level not seen in Australia in almost 3 decades. Tindakan daripada China ini telah menjejaskan tentang kadar pengangguran di Australia dan juga turut memberi kesan
kepada pengangguran ini adalah disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kerajaan Australia telah meluluskan bajet negaranya dengan melaksanakan dasar fiskal dan dasar monetary bagi menangani masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, kerajaan telah mengurangkan cukai pendapatan persendirian sebanyak 17.8 bilion Australian dollar. Kerajaan membantu pembelian rumah pertama sebanyak 10,000 buah dan dengan hanyakan 5% deposit, dan kerajaan memberikan jaminan sebanyak 15% deposit bagi pinjaman. Kerajaan meningkatkan 14 bilion Australian dollar bagi melaksanakan pembangunan. Tindakan-tindakan bajet kerajaan Australia ini adalah untuk memastikan peningkatan penawaran tenaga buruh, iaitu sebagai contoh 50,000 di sini, 40,000 di sini. Dan hal ini adalah sama dari bagi keadaan yang mana bagi open economy ataupun ekonomi yang bebas, iaitu seperti contoh Australia yang mana ia merupakan negara yang melaksanakan ekspor dan import, adalah lebih dikukuhkan ekonominya oleh monetary policy ataupun dasar monetary. Hal ini boleh ditunjukkan di graf ini, iaitu peningkatan daripada dasar monetary ini dapat meningkatkan permintaan agregat, yang mana dapat mengalihkan keluk permintaan agregat ke kanan daripada A, B ke C, dan juga meningkatkan pendapatan negara. Namun daripada dalam ekonomi yang bebas dan kerajaan itu mengamalkan kadar pertukaran bebas, perkara ini akan memberi kesan kepada ekspor dan import negara tersebut, yang mana jika permintaan agregat meningkat, hal ini akan menyebabkan naik nilai bagi nilai wang negara tersebut. Hal ini akan menyebabkan barangan ekspor adalah lebih mahal berbanding nilai import. Perkara ini akan menyebabkan trade of balance of payment ataupun BOP akan menunjukkan defisit, kerana rakyat di dalam negara akan lebih terdorong untuk mengimport berbanding mengeksport, kerana nilai ekspor adalah lebih rendah. Jadi itu sahaja bagi perbincangan pertikaian perdagangan ini, dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih.